أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Marilah sama-sama kita membuka kuliah maghrib pada malam ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أحييكم بتحية الإسلام، تحية الإسلام السلام، وتحية أهل الجنة، فسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولغ والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita masih lagi dapat bersama-sama dalam rumah Allah. Kita dapat menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah yang menjadi suatu kewajipan kepada kita melaksanakan ibadat semayang ini dan melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana semayang ini nur, semayang ini cahaya. Barang siapa yang menjaga semayang ni, maka dia akan mendapat nur dan juga burhan. Dia akan mendapat cahaya dan juga bukti, burhan, dan juga najah, keselamatan yang mana dia akan dapat di akhirat kelak nanti. Kerana semayang inilah yang akan menyelamatkan kita daripada azab, daripada padang mahsyar yang kita tak tahu bagaimana kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah marilah sama-sama kita mengimarahkan rumah Allah, mengimarahkan masjid-masjid, mengimarahkan surau-surau dan sebagainya yang menjadi satu tempat yang mesti kita datang, tuan-tuan sekalian, mencari ketenangan yang hakiki, kehidupan yang kita dambakan, iaitulah kita duduk dalam keadaan mengikut acuan yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini kita akan menceritakan berkenaan dengan satu kumpulan yang telah dihantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan sebagai Sariyah Saiful Bahr, yang mana dalam istilah
istilah kita panggil dalam sirah ini, ada beza di antara ghazwah dan juga sariyah. Ghazwah dengan makna peperangan, pertempuran, perlawanan yang melibatkan Nabi SAW. Besar ghazwah ni. Dan kata Al-Waqidi dalam kitab dia Al-Maghazi, jumlah peperangan ghazwah sebanyak 27 peperangan. Manakala sariyah ataupun sariyah ini yang dengan makna berjalan di waktu malam. Yang mana sariyah ini Nabi tak pergi, tapi Nabi menghantar para sahabat-sahabat Nabi melaksanakan satu misi yang penting, menjadi mata-mata ataupun untuk mengintip pergerakan musuh, untuk ekonomi dan sebagainya. Ini dipanggil sariyah, yang diketuai oleh komando-komando yang hebat. Di antaranya sariyah yang pertama iaitulah Hamzah bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi SAW. Antaranya sariyah Abdullah bin Jahsh. Antaranya sariyah Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu, yang kita akan ceritakan pada malam ini. Jadi tuan-tuan sekalian, Nabi SAW setelah daripada peperangan Ahzab dan sebelum daripada Sulhu Hudaibiyah, Nabi telah membentuk satu pasukan, satu sariyah mujahidah, satu pasukan mujahidin, dan Nabi melantik seorang ketua panglima perang, iaitulah Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Yang mana Abu Ubaidah ini salah seorang daripada minal mubasyirin bil jannah, asyarah minal mubasyirin bil jannah, 10 orang daripada kalangan sahabat yang dijamin syurga. Dijamin syurga. Abu Ubaidah Al-Jarrah amin hadhihi ummah, orang yang paling amanah dalam umat ini. Dan Abu Ubaidah ini merupakan di antara sabiqin, orang yang awal yang memeluk Islam ketika di Mekah dulu. Dan di bawah Abu Ubaidah ini tentera seramai 300 orang. 300 orang tentera daripada kalangan Muhajirin dan Ansar. Di antaranya Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar pun duduk dalam menjadi anak buah kepada Abu Ubaidah. Siapa tak kenal Sayyidina Umar? Tapi Sayyidina Umar tak ada masalah. Para sahabat Nabi tak ada masalah. Yang penting melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Nabi, melaksanakan arahan daripada yang telah diberikan kepada mereka. Antara yang lain iaitulah Qais ibn Sa'ad, dan di antara yang lain ialah Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka Nabi SAW memerintahkan mereka ini untuk pergi ke satu tempat yang namanya Saiful Bahar. Yang mana Saiful Bahar ini terletak perjalanan nak pergi ke Mekah, dekat dengan pantai Laut Merah. Saiful Bahar, yang mana tujuannya ialah untuk mengintip iran li Quraisy, kafilah dagang Quraisy, yang mana kafilah perniagaan yang keluar daripada Mekah pergi ke Syam, ataupun kembali daripada Syam menuju ke kota Mekah. Ini biasa orang Arab dulu. Mereka berniaga. Mereka menghimpunkan harta mereka di Mekah. Kemudian ada kafilah yang akan jual, pergi berniaga. Bila balik bawa untung. Ni orang dulu. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Pada waktu sejuk pergi ke Yaman. Pada waktu panas pergi ke bumi Syam. Ni. Lalu Nabi SAW menyuruh sariyah ini untuk mengintip kafilah yang membawa barangan ini, dan juga untuk mengawasi daripada kabilah Juhainah. Kabilah Juhainah yang duduk di sana, supaya mereka ni tidak mengacau kafilah ini,
Mungkin Nabi SAW ada perjanjian dengan orang Quraisy. Jadi nak jaga kafilah ini daripada diganggu oleh kabilah Juhainah. Yang mana kabilah Juhainah ini di antara yang disebut dalam kitab, daripada kabilah Juhainah inilah orang yang paling terakhir keluar daripada neraka. Kabilah daripada Juhainah. Dan juga orang yang paling terakhir masuk syurga, daripada kabilah Juhainah. Jadi tuan-tuan sekalian, Nabi SAW membekalkan kepada mereka jurabu tamrin, satu bungkusan, satu karung, satu uncang daripada tamar, untuk 300 orang. 300 orang bagi satu buku, satu bungkusan, satu karung daripada kulit, yang dalam tu ada buah tamar. Allahu Rabbi. Tuan-tuan sekalian, bagaimana 100 orang nak makan perjalanan jauh, perjalanan yang sangat jauh, tapi makan sekarung buah tamar. Ini bagaimana tarbiyah daripada Nabi SAW. Inilah kehidupan para sahabat-sahabat Nabi, yang mana mereka ni hidup dalam keadaan kefakiran, dalam keadaan kelaparan, susah, tapi mereka sekali-kali tidak mengeluh. Mereka bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para sahabat-sahabat Nabi. Hebat sungguh generasi awal dulu, yang mana mereka ini tak bimbang tentang kefakiran. Yang mereka bimbang, adakah mereka ini akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling dibimbangi. Sebab itulah Nabi SAW mengatakan, la akhsha alaikumul faqr. Aku tak bimbang kamu semua ni ditimpa kefakiran. Nabi tak bimbang. Yang Nabi bimbang, tuan-tuan sekalian, yang mana akan dibuka antaftaha alaikum ay yabsuta alaikumud dunya, dibentangkan kepada kamu dunia. Maka kamu berlumba-lumba untuk mendapatkan dunia. Ini hak Nabi bimbang. Bila diuji dengan kemewahan dunia, maka kamu akan melupakan ibadah, kamu akan melupakan akhirat, akan melupakan yaumul akhir, iaitulah hari yang mana kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada kereta tambah kereta, yang ada rumah tambah rumah, yang ada syarikat banyak syarikat, yang mana kalau digunakan untuk jalan Allah, alhamdulillah. Tapi kerana untuk mencari kemewahan dunia, sampai lupa nak mari rumah Allah, sampai lupa nak mari untuk mendengar majlis ilmu. Ini mereka yang tidak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Minta jauh tuan-tuan sekalian. Ujian dunia ni sangat dahsyat pada hari ini. Manusia hari ini boleh jadi kita yang paling Nabi bimbang, diuji dengan dunia ini. Oleh sebab itulah tuan-tuan sekalian, bila mana Nabi SAW berilah tadi satu jurabu tamrin, kemudian Nabi memesan kepada mereka dengan pesanan yang mana sebelum pergi perang biasa Nabi akan menyampaikan khutbah, menyampaikan wasiat. Ini sebelum pergi perang, di antara amalan-amalan, berpesan kepada para mujahidin yang mana mereka kena bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan perjuangan ini, ikhlaskan jihad ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini, dan Nabi pesan supaya menjaga ukhuwah sesama kamu. Jangan penting diri sendiri. Ini ukhuwah kena jaga. Dan juga taat kepada pemimpin kamu. Wa ta'atin li amirihim, taat pada pemerintah, pada pemimpin kamu. Ini Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. خرج المجاهدون من المدينة متوجهين إلى سيف البحر وكان أميرهم أبو عبيدة رضي الله عنه يشرف على توزيع الطعام عليهم إشرافا مباشرا يوزعه بيديه لأن الزاد قليل وسفرهم طويل ولا بد أن يقنن توزيع الطعام.
Oleh kerana perjalanan jauh, bekalan pun sedikit, perjalanan panjang, maka Abu Ubaidah yang membahagikan sendiri makanan kepada tentera-tentera Islam. Bagi sendiri yang mana kena catu makanan. Bukan banyak, sikit saja. Pada hari yang pertama, Abu Ubaidah telah memberikan kepada setiap lelaki, kullu rajul, setiap orang boleh qabdatan minat tamri, satu genggam daripada tamar. Satu genggam banyak mana tuan-tuan sekalian? Segenggam, Allahu Rabbi, segenggam. Satu hari satu genggam. Kalau kita sekali makan segenggam, buka puasa 2-3 genggam kan, habis kan? Bayangkan para sahabat Nabi nak tahan satu hari makan satu genggam buah kurma. Tak boleh ambil lebih, kerana Abu Ubaidah hak bagi sendiri. Wa ba'da ayyamin min at-tawzi' ala hadzal asas tanaqus tamar, yang mana lepas hari makin lama makin kuranglah tuan-tuan sekalian, makin kuranglah buah tamar tadi. Maka Abu Ubaidah mengurangkan lagi bilangan, yang mana tuan-tuan sekalian, daripada seorang dapat satu genggam, tiap-tiap orang akan mendapat 3 biji buah tamar. La ilaha illallah. 3 biji buah tamar seorang. Makan pagi, makan tengah hari, makan malam, makan petang, 3 biji. Nak bertahan satu hari tuan-tuan sekalian. Kita makan pagi nasi lemuk kan? Tengah hari makan nasi ayam, petang pula Allah cak kuih tiaw. Kita maghrib tak bagi semayang, subhanallah. Isyak tak bagi semayang. Tengok bagaimana mujahidin para sahabat Nabi. Makan 3 biji buah tamar saja satu hari. Tuan-tuan sekalian. Kemudian nak bagi tahu bagaimana meneruskan perjalanan sehinggalah tamar makin lama makin berkurang. Maka Abu Ubaidah kali ini memberikan seorang, tuan-tuan sekalian, untuk satu hari satu malam 1 biji buah tamar. La ilaha illallah. Seorang 1 biji buah tamar. Seorang. Hak tadi 3 biji. Kali ini sebiji seorang. Sehingga orang bertanya, macam mana boleh makan 1 biji seorang? 1 biji seorang nak makan lagu mana? Yang mana Abu Ubaidah menceritakan, namussu kama yamussu sabi. Namussu kama yamussu sabi. Kami makan, kami hisap buah tamar tadi macam budak kecil hisap gula-gula. Tengok budak kecil dihisap gula-gula. Isak. Begitulah para sahabat Nabi. Namussu kama yamussu sabi. Isak gula-gula, isak buah tamar, isak. Tak tahan sehari tuan-tuan sekalian. Lepas isak minum air. Nak boleh ketahan satu hari tuan-tuan sekalian bukan senang. Ini para sahabat-sahabat Nabi. Sehinggalah berlalu madat ayyamun adidah. Wa zadal mujahid minhum habbah. Tamrin wahidah lil yaumi kullih. Seorang makan sehari. Akhir sekali tuan-tuan sekalian, bekalan makin lama makin kurang. Kali ini Abu Ubaidah terpaksa mengurangkan lagi bilangan buah tamar. Allahu Rabbi, kurang lagi. Tuan-tuan sekalian, dah tadi seorang sebiji, nak kurang lagi ke? Seorang sebiji nak kurang lagi lagu mana tu? Yang mana buah tamar makin lama makin kurang, bukan makin banyak. Adakah di sana ada lagi takhfidun aqallu min habbati tamrin lirrajuli tilatul yawm? Adakah di sana ada lagi pengurangan yang lebih kurang daripada 1 biji sehari untuk tahan sepanjang hari? Ada lagi ke? Ada. Ni sahabat Nabi. Inna ad-darurah laha ahkam. Kerana darurat dia ada hukum dia. Yang mana tuan-tuan sekalian, mereka terpaksa berkongsi 1 biji buah tamar seramai 3 orang. 1 biji buah tamar, 1 biji buah kurma kena kongsi 3 orang. Tuan-tuan bayang. Saya tak nak bayang lagu mana. Hebat sangat para sahabat Nabi berjuang.
Mereka tak bimbang, yang penting dan mereka taat kepada pemimpin mereka. Mereka tak kisah, tuan-tuan sekalian. Tak bimbang. Tu yang Nabi kata, la aksha alaikumul faqr. Ma aksha alaikumul faqr. Aku tak bimbang kamu ni ditimpa kemiskinan, kefakiran. Nabi tak bimbang. Allah Ta'ala akan yughnihimullah. Allah Ta'ala akan memberikan kekayaan kepada kamu, memberikan rezeki pada kamu, jika kamu yakin kepada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada orang tanya pada Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, macam mana kamu boleh makan 3 orang 1 biji buah tamar pada satu hari? Kata Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, kunna naju', kami dulu lapar, betul. Akan tetapi wa nasta'inu billah, kami minta tolong daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keyakinan para sahabat-sahabat Nabi. Kerana apa? Kerana yang memberikan kekuatan ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun makanan sikit, tuan-tuan sekalian, bersyukur kepada Allah. Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan kepada mereka. Kemudian tuan-tuan sekalian, bila mana tamar tadi dah sampai kepada penghabisan, walam yabqa minhu syai', tidak tinggal daripadanya 1 biji pun, habis belaka buah tamar, habis belaka. Ketika ini tuan-tuan sekalian, bagaimana kita melihat kepenatan para sahabat-sahabat Nabi, bagaimana jihad mereka melawan musuh, dan macam mana mereka bertahan daripada kelaparan yang sangat dahsyat ini. Ini kita boleh tengok bagaimana pengorbanan para sahabat-sahabat dulu. Dan mereka pun sampailah satu tempat, tuan-tuan sekalian, yang mana tempat ini satu tempat yang ada pokok, ada pohon-pohon di padang pasir, Asjarus Sahrawiyah, yang dinamakan sebagai Al-Adah, yang mana dia ada daun-daun kayu. Sekeliling dia ada duri-duri pokok. Biasalah pokok, tuan-tuan sekalian, pokoknya ada duri-duri, ada ulat sebagainya, kan? Yang mana pokok ni, daun-daun pokok ini dimakan oleh unta. Wa kanatil ibil tar'a zalikal waraq wa ta'kuluhu. Ada unta-unta yang apa kita panggil, yang dijaga, orang bela unta, yang mana unta dimakan daripada daun-daun pokok ini. Oleh kerana kalau golongan mujahidin dah sampai tempat ini, tak ada tempat, tak ada makanan yang boleh mereka makan, maka mereka berfikir macam mana nak buat. Kenapa nak lawan dengan musuh? Penting, tuan-tuan sekalian. Maka dari kalangan mereka menasihati, ya qaum antum ja'iun, wahai kaum, kamu semua lapar. Wal jau' ajhadakum wa yukhsha ay yufaji'akumul a'da', yang mana kelaparan ni boleh maknanya tak ada tenaga, kamu akan jadi lemah, dan dibimbangi tiba-tiba musuh datang lagu mana, fatu'jizuna anhum, kamu lemah nak lawan dengan musuh. Walaysa indakum ta'am, dan tidak ada dengan kamu ni makanan, melainkan ni daun-daun kayu di depan kamu. Fakhbituhu bi'asiyikum khabtan, pukul dengan tongkat kamu pohon ini. Summa kulu, kemudian kamu makan seperti mana unta boleh makan daun kayu. Subhanallah, tuan-tuan sekalian. Bagaimana hebatnya para sahabat Nabi. Buah kemah tak ada, daun kayu pun tak apa, tuan-tuan sekalian. Daun kayu boleh makan, daun kayu, yang mana nak dapat sikit kekuatan untuk berlawan dengan musuh, sanggup makan daun-daun kayu. Sebab itulah memang betul lah Nabi sebut, tuan-tuan sekalian, Nabi tak bimbang tentang kamu ni fakir. Sebab para sahabat pun pernah, dalam satu cerita, kalau saya pernah cerita dulu, bila mereka dapat menawan Parsi sebagainya, dapat kemewahan, ada sahabat yang tegur mereka. Cuba kita ingat dulu zaman kita makan daun kayu lagu mana pada zaman Nabi SAW. Susahnya, tuan-tuan sekalian. Sebab itulah perjuangan ini yang kita dapat kecapi hari ini, kena ingat perjuangan orang lama dahulu lagu mana. Bukan senang nak buat, nak capai sampai pada hari ini. Lelahnya mereka, jerit perihnya mereka, piti habisnya untuk perjuangan ini, bukan senang, tuan-tuan sekalian.
Menegakkan Islam ini bukan senang. Ini kita kena ingat bagaimana hebatnya orang-orang dulu. Makan daun-daun kayu. Maka mereka pun menghimpunkan, bila pukul dengan tokak tadi, jatuh, gugurlah daun-daun kayu atas tanah. Mereka pun menghimpunkan daun-daun kayu tadi untuk dimakan. Ada di kalangan mereka yang kunyah, kunyah daun kayu, daun-daun pokok tadi. Ada yang rendam dulu dalam air, bagi lembut sikit. Ni tuan-tuan sekarang, letak dalam air dulu bagi lembut. Ada yang makan, yang keringkan daun kayu ini. Bila kering baru buat jadi macam ke tahin, tepung, macam ke lembut sikit. Kemudian makan, minum dengan air dan sebagainya. Ini para sahabat-sahabat Nabi. Ada di kalangan mereka, tuan-tuan sekalian, yang bila kunyah itu keluar darah. Keluar darah. Wa nazala minha dam, yang mana bibir mereka ni seakan-akan menyerupai bibir unta. Maksud tuan-tuan sekalian, darah bibir, bekak bibir makan daun kayu. Sebab unta ni tuan-tuan sekalian, memang Allah Ta'ala jadikan mulut unta ni, bibir unta ni sesuai untuk makan daun-daun kayu macam ni. Tengok bibir unta tebal, dia boleh kunyah waktu. Dah para sahabat cuba makan juga, sebab darah tuan-tuan sekalian. Allahu Rabbi. Ini bagaimana perjuangan para sahabat-sahabat. Wastamaru ayyaman laysa lahum ta'amun, berlalulah hari-hari makan, tidak ada makanan melainkan makanan yang mereka terpaksa makan ini, iaitu daun-daun kayu. Yakhbitunahum, sampailah mereka dipanggil dengan Sariyatul Khabat, iaitulah pasukan daun-daun yang gugur. Sariyatu ataupun Jaishul Khabat. yang mana mereka ni tuan-tuan sekalian, sabiruna muhtasibuna, mereka bersabar, dan mereka muhtasibun, bersabar, ikhlaskan diri, menahan diri daripada kelaparan, wa ala alam, dan juga kesakitan daun kayu yang mereka terpaksa makan, yang mencederakan mereka, merosakkan perut mereka. Boleh makan benda gitu akan kesan juga pada perut, tuan-tuan sekalian. Wa yahtasibuna zalika indallah, dan mereka hanya mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, dalam kalangan para sahabat Nabi ni ada seorang yang namanya Qais ibn Sa'ad radhiyallahu taala anhu, anak kepada Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu. Yang mana Qais ibn Sa'ad ini, dia berfikir, macam mana aku nak berikan kepada kawan-kawan aku ni makan. Ni ukhuwah. Bila tengok semua lapar, tuan-tuan sekalian, dia fikir macam mana nak bagi sahabat-sahabat yang lain boleh makan. Ini mesti ada di kalangan kita yang fikir. Tengok orang lain buat kerja, mesti ada orang yang mikir lagu manalah dia makan, duit lagu mana. Kena ada orang macam ni. Barulah dakwah boleh diteruskan. Bagaimana Qais ibn Sa'ad dipikir, tuan-tuan sekalian, dan dia seorang pemuda yang pemurah, yang mulia, mewarisi daripada ayah, daripada dan juga datuk dia, yang mana ayah dia ni Sa'ad ibn Ubadah, orang kenal belaka, radhiyallahu ta'ala anhu, Za'imul Khazraj, pemimpin Khazraj, dan ketua orang Ansar. Akan tetapi tuan-tuan sekalian, Qais ibn Sa'ad ini mana bawa harta, mana ada pitih, dia pun tak ada pitih juga. Dia nak beli juga makanan untuk berikan sahabat-sahabat dia makan, sembelih unta dan sebagainya. Maka dia pun mencarilah lelaki daripada kabilah Juhainah yang duduk di tempat itu. Carilah siapa-siapa yang boleh menjualkan kepada dia unta-unta yang ada. Cari. Dia pergi cari, tuan-tuan sekalian, dia kata kepada golongan Juhaniyin, ma yashtari minni tamran bijimal yu'tini jimal huna wa u'tihi tamr fil Madinah ba'da dhalik. Siapa dia nak beli daripada aku buah tamar dengan unta, dia beri aku unta, aku akan beri buah tamar ketika mana balik di Madinah nanti. Tuan-tuan sekalian, siapa dia nak bagi? Siapa dia nak bagi di kalangan puak kabilah Juhainah tadi? Siapa nak bagi?
Mari pitih tak ada. Nak suruh nak hutang dulu, bagi unta dulu, kemudian bayar di Madinah. Tuan-tuan sekalian, cari sampailah Umar kata apa? Umar kata, ajaban li hadzal ghulam. Aku rasa kagum dengan pemuda ini. Dia tak ada pitih, tapi dia berhutang dengan menggunakan harta ayah dia. Dia tak ada duit, tuan-tuan sekalian. Tapi dia kata, tak apalah, nanti ayahku bayar. Ni kata, kan, bukan senang ayah kita kadang-kadang mu pandai-pandai hutang tu apa. Tapi dia yakin ayah dia akan bayar hutang dia. Kerana ayah dia seorang yang pemurah juga, Sa'ad ibn Ubadah. Jadi tuan-tuan sekalian, jumpalah seorang daripada orang Juhniyan, orang daripada Juhainah tadi, yang mana dia ada banyak unta banyak. Atabi'uni jimalan al-an wa utika thamanuha aw siqatan minat tamri fil madinati fima ba'd. Boleh tak mu tolong jualkan kepada aku ni unta-unta hak mu ada ni sekarang, nak sekarang juga, dan aku akan bayar harga dia dengan buah tamar ketika mana aku sampai di Madinah nanti. Kata orang ni, ana af'al, boleh, akan tetapi mu ni siapa? Cuba perkenalkan diri dulu. Kata Qais, ana Qais ibn Sa'ad ibn Ubadah bin Dulaim. Aku ni Qais ibn Sa'ad, dia beritahulah, anak kepada Ubadah, Sa'ad ibn Ubadah bin Dulaim. Nama tok sekali sebut. Bila disebut nama ayah dia, orang Juhani ni kata, kenal sangatlah ayahmu dulu. Ni kan, rupanya sayang ayah dia juga. Ayahmu ni terkenal dengan orang yang pemurah, orang kaya, orang mulia. Dan aku dengan ayahmu ni adalah kita persahabatan. Ni dulu ceritalah, sebelum Islam dulu cerita pernah gini. Jadi dia kata, tuan-tuan sekalian, dia kata boleh, aku boleh jual benda hak mu nak, akan tetapi setiap seekor unta mu kena bayar dengan 2 wasak buah tamar Madinah, dan tamar tadi mestilah yang terbaik kualiti dia. Iaitulah tamar Ali Dulaim, keluargamu, tamar keluargamu, hak kebun keluargamu, hak tu hak terbaik sekali. Dia nak gitu, tuan-tuan sekalian. Kerana kurma ni dia ada grade dia. Kualiti hak mahal sungguh, tuan-tuan sekalian. Macam tamar Ajwah ni mahal. Jadi tamar Ali Dulaim ni memang mahal kualiti dia. Jadi setuju. Bincang, setuju. Maka tuan-tuan sekalian, yang mana dia berhutang dengan harta ayah. Dia tak ada harta. Sampai Sayyidina Umar ni marah. Sayyidina Umar tak mau jadi saksi. Sampai Sayyidina Umar kata, macam mana dia boleh berhutang menggunakan hutang ayah dia. Sayyidina Umar marah. Bila bala akhir sekali para sahabat dia kata, apalah, bukan nak kenal ayah dia Sa'ad ibn Ubadah ni, takkan dia tak lindung anak dia sendiri. Dia orang yang mulia. Maka tuan-tuan sekalian, Qais ibn Sa'ad, dia pun belilah 11 ekor unta daripada orang Juhani tadi. Beli 11 ekor unta. Beli ni untuk apa? Bukan beli untuk diri dia, beli untuk bagi sahabat-sahabat yang lain makan. Ini yang kita panggil ukhuwah, tuan-tuan sekalian. Jamu orang makan, bukan untuk diri sendiri ni. Yang mana tuan-tuan sekalian, tuan-tuan bayang 11 ekor unta ni boleh tahan berapa lama? Yang mana tuan-tuan sekalian, satu ekor unta boleh makan berapa orang? Boleh makan berapa orang? Seekor. Dah ingat sirah dah. Satu ekor unta boleh makan berapa orang? Dalam peperangan Badar, Nabi pernah tanya budak hak masak tu, budak hak masak tu, oleh kerana dia tak tahu jumlah tentera musyrikin berapa orang, maka Nabi suruh sahabat panggil budak hak masak tu. Nabi tanya, biasa masak sehari berapa ekor unta? 11. Dia kata 10 ekor lah sekali sehari. Maka Nabi tahu jumlah bilangan orang musyrikin yang dalam perang Badar tu 1000 orang. Betul, tuan-tuan sekalian. Nabi tahu dah, yang mana satu ekor unta boleh makan 100 orang. Tengok Nabi SAW boleh bajet dah. Kita lembu sekor boleh makan berapa orang? Sekapung boleh makan, contoh. Boleh bajet dah. Ni kalau kapung ni mari 2 lembu ni, contoh. Boleh kira dah.
Nabi SAW tahu dah, satu ekor unta biasa-biasanya boleh makan 100 orang. Tuan-tuan sekalian, 11 ekor unta beli. Hari pertama sembelih 3 ekor. Pasal 300 orang baru sahabat Nabi. Sembelih 3 ekor unta, makanlah tuan-tuan sekalian. Yang mana mereka ni bersyukur sangat boleh makan. Lama dah tak boleh makan tuan-tuan sekalian. Beli mana boleh makan sehari sembelih. Kemudian hari kedua sembelih pula 3 ekor. Sembelih pula. Boleh makan. Hari ketiga sembelih pula 3 ekor tuan-tuan sekalian. Jadi 9 ekor. Habis 3 hari saja. 3 hari habis 9 ekor. Tinggal 2 ekor lagi. Bila tinggal 2 ekor lagi tuan-tuan sekalian, kata Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu taala anhu, dia bagi tahu kepada Qais, jangan kamu sembelih lagi 2 ekor unta ni. Cukuplah. Cukup. Jangan sembelih lagi 2 ekor unta ni. Biarlah bawa balik di Madinah. Takut ayah mu tanya lepas ni, susah pula nak jawab lagu mana. Bimbang juga. Mu kata beli unta. Mana untanya habis belaka dah. Ni bimbang juga. Ni Abu Ubaidah dipikir tuan-tuan sekalian. Oleh kerana taat kepada arahan ketua tadi, maka Qais ibn Sa'ad tak sembelih 2 ekor unta lagi. Tak sembelih. Maknanya mereka terpaksa kembali makan balik daun-daun kayu tadi tuan-tuan sekalian. Makan semula daun-daun kayu. Sampailah tuan-tuan sekalian satu hari mereka bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tuan-tuan sekalian, bila mana orang yang sabar ini menanti al-faraju min Allah Subhanahu wa taala, kena ingat inna ma'al usri yusra. Allah Taala sebut 2 kali usra. Yusra di sekali, kesulitan 2 kali, kemudahan sekali. Yang mana Allah Taala sebut apa ni? Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Jadi nak bagi tahu bagaimana tuan-tuan sekalian, bila adanya kesulitan, adanya kemudahan. Bila susah, bila payah, adanya kesenangan. Yang mana tuan-tuan sekalian, akhirnya satu hari bila mana mereka ini lepas sembahyang subuh berjamaah di tepi pantai, sembahyang tepi laut tu tuan-tuan sekalian, yang dipimpin oleh ketua mereka Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu taala anhu. Lepas sembahyang duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehinggalah terbitnya matahari. Mereka duduk di Syati'il Bahril Ahmar, duduk di tepi Laut Merah. Bila terbitnya matahari tuan-tuan sekalian, salah seorang di kalangan mereka melihat satu perkara yang menakjubkan di tepi pantai. Dia melihat satu benda yang sangat besar. Ka'annahu kathibun minar ramal, macam timbunan pasir yang besar. Ataupun seolah-olah macam jabalun saghirun ala syati', macam gunung yang kecil di tepi laut. Kok mana pulak mari tuan-tuan sekalian? Gunung-gunung. Nampak pada jauh lah begitu, nampak pada jauh. Benda apa tu? Besar gitu tu. Maka masing-masing tengok dengan kepelikan. Kemudian tuan-tuan sekalian, salah seorang daripada mereka mengatakan, ya qaum innahu hutul anbar. Wahai kaum, inilah hutul anbar, qazafahul bahr ala syati. Allahu akbar. Allah Ta'ala memerintahkan laut supaya memuntahkan tuan-tuan sekalian hutul anbar, ikan pauh ambar. Yang mana ikan pauh ni terdampar di tepi laut, di pesisiran pantai tadi. Bayangkan ikan yang sangat besar tiba-tiba mari dari mana tak tahu. Lautan yang mencampakkan dia. Ini datangnya pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para mujahidin tuan-tuan sekalian, mereka duduk, mereka tengok sekeliling hutul anbar ini, ikan pauh ambar. Tengok besarnya ikan pauh ni. Para sahabat Nabi tuan-tuan sekalian, mereka ni jarang jumpa ikan. Dan padang pasir mana ada ikan tuan-tuan sekalian, jaranglah. Jadi bila jumpa pula, jumpa hak besar, ikan pauh besar. Kita tak pernah tengok hak besar gini depan mata kita. Tengok hak sekadar tu pun hebat dah. Bayangkan ikan pauh ambar ni, subhanallah, hawhutun azimun kabir, sangat besar sungguh.
macam timunan pasir yang ataupun macam gunung yang kecil, tuan-tuan sekalian. Berapa berat dia, berapa tong, berapa tan, berapa panjang, berapa lebar, tak tahulah tuan-tuan sekalian. Tapi memang besar sungguh. Ini dia. Dapat pula kita panggil apa? Ikan Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Maka Abu Ubaidah radhiyallahu ta'ala anhu mula-mula, tuan-tuan sekalian, yang mana Abu Ubaidah ni mula-mula dia tak bagi para sahabat makan. Abu Ubaidah kata tak boleh, jangan makan. Tuan-tuan sekalian, jangan makan, kerana ini bangkai tak boleh makan. Abu Ubaidah kata. Jadi tuan-tuan sekalian, nak tanya Nabi jauh. Lalu bila Abu Ubaidah pun fikir, para sahabat dalam keadaan darurat, tak makan boleh mati. Maka nak bagi tahu mereka taat pada arahan pemerintah, arahan pemimpin mereka. Tak makan pada mulanya. Lepas kemudian Allah Ta'ala mencerahkan, Allah Ta'ala melapangkan dada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dia pun fikir boleh makan. Kerana Abu Ubaidah ni orang yang hebat juga, ulama juga, tuan-tuan sekalian. Maka dia kata boleh makan, kerana apa? Darurat. Harus kerana darurat. Masa inilah tak jumpa Nabi lagi. Lalu dia kata pada kaum dia, ya qaum, nahnu rusulu Rasulillah. Kita ni utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kharajna mujahidin fi sabilillah. Kita keluar ni kerana berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa ma'ana ma na'kulu. Tak ada benda yang boleh kita makan. Wa qad tarra wa qad turirtum lil akli minhu. Maka kita terpaksa juga makan ini. Fakulu bismillah. Maka makanlah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, mereka makan selama sebulan. Ikan besar sangat ikan ni. Ya. Sebulan makan, tak habis lagi ikan ni, tuan-tuan. 300 orang makan ikan ni, tak habis lagi sebulan. Allahu akbar. Bagaimana Allah Taala memberikan kepada mereka tadi rezeki. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala memberikan jalan keluar untuk dia. Jalan keluar dia. Dan Allah Ta'ala berikan rezeki yang tak disangka-sangka ni. Siapa sangka tiba-tiba ikan paus ambar mari. Terkejut belaka, tuan-tuan sekalian. Ikan paus besar mari. Kemudian mereka pun keraklah ikan paus ini. Yang mana satu bila kerak-kerak tu, tuan-tuan sekalian, satu kepingan ataupun satu daging tadi tu besar lembu seekor. Besar lembu seekor. Ni dia. Kemudian mereka pun masuklah bakar ke sebagainya, makan. Ada di kalangan mereka, tuan-tuan sekalian, mengambil wa yaghtarifuna duhun min tajwif ainuhu bil jirar al kabirah. Mata ikan paus ni besar. Maka mereka mencedok daripada mata tadi, ambil minyak. Ambil minyak, cedok. Tuan-tuan sekalian, boleh muat satu jirar, satu tong besar. Bayangkan banyak mananya minyak daripada mata ikan paus ini. Tuan-tuan bayanglah bagaimana besarnya dia. Dan para sahabat boleh makan selama sebulan, bahkan lebih daripada itu lagi. Tuan-tuan sekalian, yang mana bila sahabat-sahabat pun boleh diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala, makan sampai mereka ni ada tenaga. Jadi gemuk semula, asal kuruh kering, bertenaga. Kemudian mereka ambil minyak-minyak tadi, lemak-lemak sebagainya, lama di tubuh mereka bagi ada kekuatan, tuan-tuan sekalian. Allah Ta'ala berikan rezeki kepada mereka, yang mana mereka ni makan satu hari 3 kali salasa wajibat. Bila dah tuan-tuan sekalian dah habis dah ambil minyak sebagainya tadi, maka Abu Ubaidah nak tahu betapa besarnya ikan ni. Lalu tuan-tuan sekalian, lepas dah kosong rongga mata dia tadi, mata ikan paus tadi, maka Abu Ubaidah radhiyallahu ta'ala anhu panggil 13 orang. Panggil 13 orang di kalangan mereka, duduk dalam mata ikan paus. Duduk dalam rongga mata tu. Tuan-tuan bayang, 13 orang boleh muat. 13 orang boleh muat. Kau cuba susun 13 orang depan ni. Sebuah kereta yang besar mata dia tu. Mata ikan paus ni. Bayang tuan-tuan sekalian, kalau mata pun dah besar kereta, 13 orang boleh muat, kan?
Kalau kereta Nazar boleh buat berapa orang? Nazar boleh buat 9 orang. Ni 13 orang. Van high ace tu berapa besar? Itulah mata dia tuan-tuan sekalian. Bayangkan betapa besarnya ikan paus tadi. Kemudian nak tahu betapa besarnya juga, diambil tulang rusuk dia. Ambil tulang dia, kemudian bentuk jadi macam satu, tinggi jadi macam ke bentuk busur panah tu. Kemudian tuan-tuan sekalian, ambil tulang ikan paus tu, dipanggil di kalangan mereka yang paling tinggi, yang paling besar. Iaitulah Qais ibn Sa'd ibn Ubadah, panggil Qais tadi. Kemudian bawa mari tunggangan mereka yang paling besar, yang paling tinggi, unta. Hak besar sekali, yang tinggi sekali. Naik Qais, dah lah dia tinggi tuan-tuan sekalian. Naik unta hak besar yang tinggi, tak cecah lagi. Tak boleh nak cecah lagi tulang tadi tu. Jadi tuan-tuan bayanglah betapa besarnya ikan paus ambar ni. Besar sungguh. Buka internet, cari ikan paus ambar. Boleh tengok besar mana. Jadi tuan-tuan sekalian, bila mana Allah Ta'ala memuliakan mereka, para pejuang-pejuang mujahidin yang berjuang jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi, tuan-tuan sekalian, inilah karamah yang mereka mendapat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak pelik. Kenapa? Para sahabat Nabi ni, mereka ni ada karamah. Mereka ni para wali Allah. Nabi SAW ada mukjizat, maka karamah ni diberikan pada wali-wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah pernah kita cerita sebelum ni, macam-macam. Hak jalan atas air kan, sahabat-sahabat Nabi, orang ni hebat belaka ni. Jadi tuan-tuan sekalian, bila mana mereka dah sampai tempat itu, kemudian mereka telah menjalankan kewajipan mereka yang telah ditugaskan oleh Nabi SAW, maka mereka pun nak baliklah ke Madinah. Bila nak balik ke Madinah, tuan-tuan sekalian, mereka pun rebuh dulu ikan ini, kemudian mereka keringkan untuk dibawa balik, bagi kepada Nabi SAW. Nak tanya Nabi lah tentang ikan ni. Lalu tuan-tuan sekalian, bila mereka balik jumpa Nabi SAW, tanya pada Nabi, nak tahu dengan yakin adakah betul yang mereka buat ini. Maka Nabi SAW mengatakan, huwa rizqun saqahu Allahu ilaikum. Itulah rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu. Fahal ma'akum minhu syai', adakah di kalangan kamu ada lagi ikan tadi? Fatut'imuna, boleh beri makan kami sikit. Ni Nabi SAW. Kalau ada lebih sikit, mari nak rasa. Ni menunjukkan boleh makan, tak ada masalah. Ikan-ikan yang ada di lautan ini halal untuk dimakan. Ini dia. Jadi tuan-tuan sekalian, kemudian dibawa oleh Nabi SAW, fa'akala minha, Nabi pun makan. Dan mereka tahulah lepas tu harus memakan makanan-makanan yang berada di laut ini. Kerana benda tu halalun tayyib. Wa zala fi ma fi qulubi ba'dihim min at-taharruj, hilanglah kebimbangan dalam hati mereka. Para sahabat ni jaga-jaga tuan-tuan sekalian. Ini para sahabat Nabi. Bimbang juga ni, makan ni boleh ke tak makan? Tanya Nabi. Kalau kita dah makan-makan, pak mana? Ni para sahabat Nabi, tanya Nabi balik. Bimbang. Bimbang dalam hati ni, bimbang lagi ni, boleh tak makan? Pasal sebelum ni tak pernah makan lagi benda gini. Bila tanya Nabi, Nabi kata boleh makan, tak ada masalah. Jadi tuan-tuan sekalian, bila balik ke Madinah, maka ayah kepada Qais ibn Sa'd tadi, iaitu Sa'd ibn Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu, dia pun dengarlah cerita anak dia. Maka tanya ayah dia, madza fa'alta li ikhwanika hina ma asabahumul ju', apa yang kamu buat bila mana sahabat-sahabat kamu dalam kelaparan? Maka dia cerita, nahartu thalathatu jimal, aku pun sembelih 3 ekor unta, aku hutang dengan duit ayah, dia kata. Yang mana aku akan bayar lepas ni, bayar dengan duit ayah lah. Qala lahu abu, ayah dia kata, asabta wa ahsanta, betul-betul, bagus buat gini, bagus. Ayah dipuji tuan-tuan sekalian. Inhal, sembelih. Kemudian kamu buat apa lagi? Anak dia kata, aku sembelih pula esok hari 3 ekor unta. Bagus. Lepas tu buat apa lagi? Kemudian aku sembelih lagi 3 ekor. Ayah dia kata apa? Asabta wa ahsanta, bagus buat gitu. Inhal, sembelihlah. Kemudian kamu buat apa lagi? Kata Qais, baqiya ma'i jamalan, tinggal lagi 2 ekor unta. Yang ni aku tak sembelih. Kerana aku dilarang daripada sembelih. Maka ayah dia pelik. Istaghraba abuh wa qala mutasailan munkiran,
Dia tanya, apa pula budak sebelah? Siapa yang menghalang kamu? Maka kata Qais, nahani amiri Abu Ubaidah. Yang menghalang aku ialah ketua kami, itulah Abu Ubaidah. Maka kenapa ayahmu melarang kamu, Abu Ubaidah melarang kamu? Kata Qais, innaka, kata Abu Ubaidah kepada dia, innaka ya Qais la malak. Wahai Qais, mu tak ada harta. Abu Ubaidah kata, wal malu malu abik. Harta tu harta ayahmu. Wa anta istadanat samanul jimal dainan ala mali abik. Dan mu berhutang dengan menggunakan harta ayahmu. Wa takhsha alla yarfa abuka dain. Jadi takut ayahmu tak bayar hutang tadi. Betullah Abu Ubaidah tak bagi sembelih belaka, tuan-tuan sekalian. Maka kata ayah dia tanya, dah mu jawab guana pada Abu Ubaidah? Maka kata Qais, inna abi karim. Aku jawab pada Abu Ubaidah, ayah aku ni orang yang mulia. Ayah aku ni orang yang mulia. Wa yahmilul kull al-dhaif, dia bantu orang yang susah. Wa yut'imu fil maja'ah, dia bagi makan orang yang kelaparan. Jadi dia buat macam-macam dengan orang yang dia tak kenal. Jadi takkanlah dengan anak dia tak akan tolong, tuan-tuan sekalian. Kata Qais. Maka Sa'ad bin Ubadah rasa kagum dengan bagaimana pendirian anak dia tadi. Ni bangga dengan anak dia. Mana anak dia membuat satu keputusan yang betul. Ni tuan-tuan sekalian. Yang mana ayah ni kena bagi galakan pada anak. Kalau anak buat keputusan yang betul ni, dapat ikutlah, cemerlang ke buat benda yang betul ke, ayah ni bagi hadiah pada anak. Ni galakan untuk anak dia. Yang mana Sa'ad bin Ubadah, tuan-tuan sekalian, radhiyallahu taala anhu, untuk dia memuliakan anak dia memberikan kepada anak dia tadi 4 kebun kurma. Allahu akbar. Dia beri 4 kebun kurma, yang mana setiap satu kebun, tuan-tuan sekalian, 50 wasaq, 50 gantang daripada tamar-tamar yang paling baik kualiti dia. Beri pada anak dia 4 kebun, tuan-tuan sekalian. Ini dia hadiah. Kenapa? Buat baik pada orang lain. Sebab itulah kita buat baik tak rugi, tuan-tuan sekalian. Kita buat baik pada orang ni tak rugi. Allah Ta'ala boleh ganti selalu atas dunia. Kalau Allah Ta'ala tak ganti atas dunia, Allah Ta'ala akan ganti di akhirat nanti. Ini kita tengok bagaimana orang-orang yang buat baik, orang-orang yang mulia, orang yang jamu orang makan ini, bagaimana Nabi doa, Allahumma at'im man at'amana. Itu doa Nabi. Siapa yang beri makan, Allah Ta'ala beri makan pada dia. Siapa yang beri minum, Allah Ta'ala beri minum pada dia. Ini dia, tuan-tuan sekalian. Doa Nabi, Allahumma at'im man at'amani wa yaski man saqani. Pernah kita cerita dulu. Baru sahabat Nabi yang beri makan pada Nabi SAW. Jadi tuan-tuan sekalian, bila mana nak bagi pada anak dia tadi, maka panggil Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu taala anhu, untuk Abu Ubaidah sendiri menyaksikan bagaimana ayah dia tadi berikan kepada anak dia tadi, redha, menunjukkan redha ayah dia untuk memberikan bayar hutang kepada yang telah dihutang tadi, tuan-tuan sekalian. Tak lama kemudian datanglah orang Arab Juhani, marilah daripada perkampungan tadi Juhani tadi kepada Sa'ad bin Ubadah. Mari minta balik bagaimana bayaran unta 11 ekor. Maka Sa'ad bin Ubadah pun bayarlah, tuan-tuan sekalian. Dan dia dipuji anak dia Qais tadi, puji. Kenapa? Baik sangat anakmu ni. Wa huwa karimun min baiti karam. Anak ini seorang yang mulia daripada rumah yang mulia. Bahkan Nabi SAW, tuan-tuan sekalian, bila mana orang cerita ke Nabi benda yang dibuat oleh Qais bin Sa'ad tadi, maka Nabi memuji tindakan dia. Nabi rasa kagum dengan tindakan dia, maka Nabi kata, innahu jawadun fi baiti jud. Dia seorang yang pemurah dalam rumah yang pemurah. Inilah para sahabat-sahabat Nabi, tuan-tuan sekalian, yang mana mereka ini, kehidupan mereka ini hanyalah semata-mata untuk untuk melaksanakan dan juga untuk mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana mereka ni hidup dalam keadaan yang sederhana. Mereka tak kisah tentang kefakiran dan kemiskinan. Yang penting mereka mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala
yang bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang Allah Taala berikan kepada kita ini kita gunakan untuk manfaat, untuk Islam dan juga membantu orang Islam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Taala menerima segala amalan yang soleh yang telah kita lakukan. Jadi cukuplah sekadar itu pada malam ini tuan-tuan sekalian. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kurang daya lemah datang daripada diri hamba sendiri. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tasbih kafarah dan salawat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa afdhalus salatu wa tamut taslim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما من كرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah tuan-tuan malam ni derma sumbangan untuk pembangunan kolej Kurki di Kubang Lebak. Wallahu ta'ala alam.